membangkitkan rasa nak membangkitkan pengetahuan umat terhadap apa yang dia perlu buat. Membangkitkan pengetahuan umat terhadap apa yang dia perlu buat. Ada 7 surah yang dimulakan dengan tasbih. Dan daripada 7 surah ini digambarkan bahawa inilah tindakan-tindakan yang kita perlu buat, terutamanya kalau kita mahu menang. Untuk kita capai matlamat, sebab setiap daripada kita ada matlamat individu dan ada matlamat komuniti, ada matlamat kelompok. Untuk matlamat individu, ada surah-surah lain yang menggarisbawahi ataupun menjadi kita punya anchor. Contohnya surah Nur, setiap individu perlu memelihara cahaya. Ada 2 cahaya, cahaya di hati dan cahaya intelek. Tapi untuk komuniti, kita ada matlamat bersama, matlamat kolektif. Dan matlamat kolektif terdekat ialah kita mahu sama-sama membebaskan Masjidil Aqsa. Itu digariskan dalam seawal surah yang mengandungi tasbih, surah Isra. Sengaja Allah letak 2 nama masjid. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa. So jangan lupa matlamat itu adalah matlamat bersama. Kita sama-sama mahu membebaskan masjid itu. Dan bukan masjid itu tak pernah dibebaskan, pernah. Sewaktu Umar pernah dibebaskan, sewaktu Salahuddin Al-Ayyubi juga pernah dibebaskan. Dalam 2 masjid, satu Masjidil Haram, satu lagi Masjidil Aqsa. Masjidil Haram kita dah kuasai, tapi Masjidil Aqsa dia turun naik, pernah dibebaskan, kemudian dapat kepada pihak musuh, dibebaskan lagi sekali, dan sekarang dikuasai oleh pihak musuh. Jadi bila matlamat itu jelas, maka keseluruhan umat perlu bekerja sama untuk mencapai matlamat yang sama. So surah Isra menggambarkan kejelasan matlamat. Kejelasan matlamat. Dan dalam surah Isra juga ada panduan-panduan apa secara kelompok, secara kolektif kita perlu buat untuk capai matlamat tu. Antaranya ada 13 peraturan yang kita perlu tunduk, akur, ikut dan patuh. Okay. Itu surah pertama, surah Isra. Kemudian datang surah Hadid. Surah Hadid adalah tentang besi. Dan besi ini lambang kepada kemudahan alat yang kita nak guna. Kemudahan dan alat yang kita nak guna. So umat ini untuk dia capai matlamat tu, dia perlu tahu menggunakan bahan, menggunakan alat. Dan alat-alat semasa dia terdiri daripada alat-alat berkaitan dengan teknologi. Tentang siapa yang dapatkan maklumat, siapa boleh dapat maklumat. Tentang alat-alat peperangan mungkin. Pengangkutan mungkin. So untuk surah Hadid, dia adalah tentang bagaimana kita nak menguasai yang kita sebut sebagai kemajuan. So orang Islam dia tak boleh duduk saja. Dia kena bertindak, kena buat sesuatu. Dia kena menguasai. Menguasai ilmu-ilmu alat ini. Menguasai alatan-alatan ni. Sebab mahu berhadapan dengan orang-orang seperti Bani Israel itu, Zionis tu, kita perlu mengungguli peralatan tu. Itu surah Hadid. Kemudian, kalaupun matlamat kita jelas, kita ada alat yang boleh digunakan, kita ada senjata yang kita boleh gunakan. Semua itu tak membawa apa-apa makna kalau kita tak ada keberanian. Dan keberanian disebut dalam surah Hasyar. Surah Hasyar. Surah yang mengandungi tasbih ketiga.
Surah Hasyar sebut tentang keberanian. So, mana mungkin kita ada alat tapi kita tak berani. Nah, tu tak jadi. Tu tak jadi. Kemudian selepas surah Hasyar, ya kita dah berani, kita ada alat, kita jelas matlamat. Datang pula surah Saf untuk beritahu bahawa kerja ini dia tak boleh buat sorang-sorang. Dia kena buat secara berkelompok, kolektif, bekerja sama dalam satu saf, satu barisan, ramai-ramai, sama-sama kena buat. Sama-sama kena buat. Surah Saf. Dan bila kita dah sepakat nak buat sama-sama, kita ada keberanian, kita ada alat, matlamatnya jelas, maka datanglah surah Jumaah. Dia adalah tentang ilmu. Ilmu. Ada perancangan, ada ilmu. Diingatkan setiap minggu. Biar matlamat tu semakin jelas, biar tahu apa nak buat. Setiap daripada kelompok masyarakat ni dia ada tugas masing-masing. Bukannya duduk saja, tak. Tu dengan ilmu. Dan bila sebut tentang ilmu, bagaimana sepatutnya kita mendapatkan suntikan-suntikan kejelasan itu melalui khutbah Jumaat setiap minggu. Tu tentang ilmu tu. Dan selepas daripada itu, kalaupun kita matlamat kita jelas, kita ada alat, kita ada semangat keberanian, kita boleh bekerja sama, kita dah ada ilmu. Perkara seterusnya yang penting ialah dalam surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun, 2 surah selepas ni, tentang fikrah hari akhirat. Kita buat ini bukan untuk dunia. Bukan hanya untuk menguasai tempat, tak. Tapi untuk akhirat. Kerana kalau matlamat kita itu hanya sekadar dapat Masjid Aqsa, okey lah. Tidak. Tak. Kalau dah dapat tu, kita kira menang lah. Tidak. Perjalanan kita panjang lagi. Kemenangan kita bukan di dunia. Kemenangan kita nun di akhirat. Selamat atau tidak kita dekat akhirat. Selamat atau tidak kita di akhirat. Dan surah terakhir, surah berkaitan dengan tasbih ini, kita akan jumpa nun pada juzuk yang ke-30. Surah Surah Al-A'la. Dan surah Al-A'la adalah berkaitan dengan semua maklumat ini kita perlu sampaikan, share. Sampaikan pada orang lain. Sampaikan pada orang Islam yang masih tak tahu. Sampaikan pada anak-anak kita. Kerana kalaupun generasi kita belum dapat bebaskan Masjid Al-Aqsa, itu bukan bermaksud generasi ini gagal. Tidak. Tapi generasi ini telah memasang satu lagi batu untuk sampai kepada matlamat itu. Sebab tu adanya nilai akhirat. Kalaupun kita belum berjaya kuasai sekarang, macam tentera Brigade Qassam, ada yang terkorban, ada yang gugur. Adakah itu kita kata, dia ni gagal kot nak bebaskan Aqsa? Tak. Itu tandanya mereka sudah buat lagi satu batu untuk menghampiri kejayaan tu. Kerana matlamat sebenar ialah akhirat. So, begitu. Tuan-puan, jom kita pergi masuk ayat yang ke-10. Tadi tu recap. Kerana ialah kita dah laluinya berminggu-minggu, berbulan-bulan dari tahun lepas. Jadi kita takut benda tu semakin, apa benda aku belajarnya aku tak faham. So kita recap dulu. Okey.
pada ayat sebelum ini, ayat 9, kita lalui kan minggu lepas minggu lepas aku dekat mana? Oh, dekat Juasih. Pada ayat 9 tu, kita lalui tentang solat Jumaat. Ada azan, dipanggil untuk solat Jumaat pada hari Jumaat. Dan kemudian tindakan lelaki-lelaki handsome dekat luar sana, fas'au ila zikrillah, bersegeralah mengingati Allah. So tak kisah sama ada khutbah itu menarik atau tak menarik, tugas kita untuk mengingat Allah. Apa jua cara, yang penting kita mahu ingat Allah. Pergi masjid bukannya kerana dekat luar masjid tu lepas Jumaat nanti ada cendol sedap tu. Tak, bukan itu. Pergi tu kerana mahu ingat Allah. Fas'au ila zikrillah. Dan zikrillah paling tinggi ialah solat. Zikrillah paling tinggi ialah solat. Selepasnya baca Quran. Dan baca Quran itu ada terletak dalam khutbah Jumaat. Dan Allah suruh tinggalkan apa? Wazarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mengikut standard Allah, itu semua lebih baik bagi kamu. Kalau kamu tahu. Kalau kamu tahu. Okey. Kemudian, arahan seterusnya dari Allah. Fa'idha qudiyatis solah. Selesai solat. Selesai solat. So Allah bukan sahaja memberi maklumat pada kita tentang apa yang perlu dibuat sebelum solat. Sekarang Allah guide pula selepas solat nak buat apa. Dan menariknya, bila Allah sebut begini, dia ada satu bentuk hint yang luar biasa dari Tuhan. Ialah patutnya, kalau dalam arahan-arahan solat sebelum ini, Allah cuma kata, aqimus solat, dirikan solat. Settle solat, pandai-pandai korang lah nak buat apa. Allah tidak dictate untuk buat sesuatu, tak. Tapi kali ini, khusus untuk solat Jumaat, Allah beritahu apa yang perlu dibuat selepas dari solat. Dan rupanya solat Jumaat tidak seperti arahan kepada agama-agama terdahulu. Contoh, Yahudi, orang-orang Yahudi. Mereka pernah ditawarkan Jumaat, tapi mereka tak nak. Mereka nak Sabtu. Jadi kerana itu bentuknya, maka Allah granted mereka hari Sabtu dengan syarat mereka langsung tak boleh buat apa-apa sepanjang hari. Tak boleh. Potong bawang pun tak boleh. Apa saja yang dikira sebagai kerja tak boleh dilakukan. Tapi kita hari Jumaat ni, berapa minit untuk solat Jumaat tu? Hanya beberapa minit. Kan, imam naik baca khutbah, kita teranggut 2 kali, kan, ngantuk, lepas tu tiba-tiba, dah habis. Aqibus solah. Dan sekarang Allah beritahu, apa perlu dibuat selepas solat Jumaat? Fa'idha qudiyatis solah. Setelah kamu habis solat, fantashiru fil ard. Bertebaranlah kamu atas muka bumi. Maksudnya lepas solat Jumaat, bukan kita kena terus duduk dalam masjid. Selesai solat, keluar. Sambung perniagaan, sambung buat kerja. Pulang ke rumah kepada keluarga. Allah tak kata hari Jumaat kena cuti. Fantashiru fil ard. Bertebar atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Cari apa yang kamu nak dari limpah kurnia Allah. Allah suruh kerja, suruh cari. Tapi biasa kita lepas hari Jumaat, apa kita buat? Sebab besok nak cuti, Sabtu. Maka lepas Jumaat, kita dah tak ada mood nak kerja.
Allah kata fantashiru fil ard. Bertebaranlah atas muka bumi. Tuan-puan, dalam banyak-banyak masa dan tempat Allah suruh bekerja ini, selepas Jumaat ni lebih spesifik. Selepas Jumaat lebih spesifik. Dan tahukah kita bahawa setiap hari Jumaat ni, setiap hari Jumaat, Allah peruntukkan ada masa yang tertentu dalam hari Jumaat yang penerimaan doa, pemakbulan doa sangat luar biasa. Doa dimakbulkan pada hari Jumaat. Dan kalau kita amati ayat ini, seolah-olah Allah beritahu selepas Jumaat ada satu waktu doa sangat dimakbulkan. Kerana ayat ini ada ulama kata lepas asar doa sangat makbul. Maka berdoalah selepas daripada Jumaat. Sebab ada arahan khusus. Fantashiru. Bertebarlah atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Dan carilah apa yang kamu mahu dari kurnia Tuhan. Kan menarik kan? Dan ini merupakan nikmat kepada umat. So, orang-orang terdahulu, ahli kitab terdahulu, mereka langsung tidak dibenarkan kerja. Memasak pun tak boleh. Bayangkan, memasak pun tak boleh. Tapi umat ini disuruh pergi masjid hanya pada waktu solat saja, dilarang berniaga, dilarang bekerja, bukan sepanjang hari. Gitu. Wabtaghu min fadlillah. Carilah kurnia Allah. Maka boleh terus sambung kerja. Kan? Tapi otak kebanyakan kita sudah mula ingat cuti. So daripada ayat ni, kita dapat isyarat bahawa sifat orang Islam, sifat orang beriman ialah dia mahu terus berusaha. Kan? Dia mahu terus berusaha. Ibnu Katsir, ulama tafsir yang unggul, golongan-golongan salaf, orang-orang terdahulu, kan, para tabi'in berpendapat, daripada ayat ini, dia memberi hint bahawa kerja selepas solat Jumaat, dia ada unsur diberkati, ada kelebihan dalam pekerjaan tu. So kalau tuan-puan buat kek, buatlah selepas Jumaat. Kalau tuan-puan pandai masak rempeyek, buatlah selepas Jumaat. Kalau nak menjahit, buatlah selepas Jumaat. Dia ada unsur keberkatan di situ. Tak kala semua orang otaknya sudah ingat cuti, kita tetap juga berusaha. Kalau masjid negara, selepas Jumaat, kami ada kelas talaqi. Kelas talaqi ni apa? Baca Quran. Baca Quran, ni imam-imam masjid negara ni. Baca Quran dan berguru. So kami berharap dengan tindakan itu, ada keberkatan di situ. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bayar hutang ke lepas solat Jumaat. Buat apa saja kerja kerana ada nilai keberkatan di situ. Perlu diingat, walaupun nampak ayat ini macam arahan, tapi dia bukanlah wajib. Dia galakkan. Dia adalah galakkan.
Dia bernilai hukumnya harus. Dia bukannya wajib. So jangan salah faham. Jangan salah faham, kita paksa pula orang pergi bekerja. Walhal dia dah pencen. Oh, jangan. Kalau dia nak terus duduk masjid ke baca Quran kan, itu tak mengapa. Jangan halau pula. Keluar. Lepas Jumaat keluar, balik. Oh tak, bukan begitu. So wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Wadhkurullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dalam nak mencari rezeki itu, dalam nak berusaha itu, kena ada pertimbangan halal haram. Bukan main taram. Akhirnya kelam. Nanti muka jadi hitam. Hati juga turut kelam. Akhirnya masuk neraka dan padam. Kan? Dalam mencari rezeki, kena ingat Allah. Wadhkurullaha katsira. Dan menarik ni tuan-puan, kita jumpa dekat mana perkataan fadlillah? Ada tak? Cuba tengok ayat-ayat sebelum ni. Ada tak Allah sebut fadlillah ni? Ada ke tidak? Cuba cari. Ada tak ayat sebelum ni sebut fadlillah? Dekat ayat mana? Ayat 4. Ayat 4 ada sebut fadlillah. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ini pemberian dari Allah. Apa pemberiannya? 4 perkara tu. Ni, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Apa saja berkaitan dengan Al-Quran yang kita buat, berkaitan dengan Al-Quran, 4 cara yang Nabi bawa untuk mengajar kita, Allah kata itu adalah kurniaan dari Allah. Itu kurniaan, hadiah besar dari Allah. Tapi pada ayat 10, Allah kata, kau keluarlah selepas Jumaat, wabtaghu dan cari min fadlillah. Carilah sebahagian dari kurniaan Allah. So, ada 2 kali disebut fadlullah. Satunya, kali pertama Allah sebut ini semua kurniaan penuh dari Tuhan. Kali kedua disebut, selepas Jumaat engkau bekerja, engkau cari sebahagian dari kurniaan. Min boleh jadi separuh. Min boleh jadi sebahagian kecil. So 2 kali disebut fadlullah. Satu dalam bentuk full compensation. Satu lagi dalam bentuk a part of it. Sebahagian daripadanya. So, sepanjang solat Jumaat Allah beri sepenuhnya. Selepas daripada Jumaat, bila kita kejar dunia, kan kerja kan untuk dunia, untuk penghidupan kita. Itu Allah kata, sebahagian kecil. Min fadlillah. So nampak perbezaannya tu. Allah sebut 2 rezeki. Rezeki yang pertama adalah tentang rezeki spiritual. Rezeki yang kedua adalah tentang rezeki jasad. Untuk rezeki spiritual Allah beri penuh. Tapi untuk rezeki jasad ni, kita kena cari dan Allah beri sebahagiannya. Min fadlillah. Bukankah bila kita dapat gaji, sebahagian kecil daripada gaji itu kita guna untuk makan? Bukan semua. Sebahagian kecil untuk makan, sebahagian lagi untuk anak dan isteri, sebahagian lagi untuk kereta, sebahagian lagi untuk rumah. Kan kita agak-agakkan sikit. Begitu. Ada 2 rezeki. So, wadhkurullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak.
Ingat Allah banyak-banyak. Dalam pada kita nak mencari dunia, perlu ingat Allah. Jangan hanya ingat dunia saja, tapi hendaklah ingat Allah sekali. So tadi disebut waktu Jumaat, fas'au ila zikrillah. Okay? Dalam masjid ada suasana zikir, ada ingat Allah. Sekarang luar masjid, fantashiru fil ard, bertebaran. Pun wadhkurullaha katsira. Gitu. So maksudnya umat Islam bukan hanya ingat Allah semasa ibadat sahaja, tetapi setiap masa. Setiap masa. Dan bila kita buat itu, bila kita buat semua itu, Allah kata la'allakum tuflihun. Semoga kamu berjaya. Kita dah tahu dah apa maksud tuflihun, falaha, berjaya. Falaha bermaksud petani. Falah juga bermaksud pekebun. Bila petani dan pekebun ni dikira berjaya? Sewaktu mereka menuai hasil. Macam mana dia dapat hasil tu? Oh, dia kena ambil benih, dia kena semai, dia kena gembur tanah, dia kena baja, dia kena racun, dia kena macam-macam dia buat. Dia jaga pokok tu. So tadi Allah kata cari dan zikir pada Allah berulang kali. Sebab akhirnya dengan kamu buat begitu consistently, kamu akan berjaya. Kamu akan berjaya. La'allakum tuflihun. Tuflihun, kejayaan yang dikecapi setelah kita berusaha ke arah itu. So boleh jadi selepas Jumaat, pekerjaan yang kita buat secara konsisten. Konsisten. Dia ada nilai keberkatan. So nilai keberkatan itu akan hasilkan apa? Kejayaan. Katalah kita mahu hafal Quran. Buat lepas Jumaat. Konsisten buat. Anda akan berjaya. Mahu jadi engineer. Buat selepas Jumaat. Consistently, anda akan berjaya. Dan menariknya, Allah tidak sebut hanya selepas Jumaat, Sabtu tak dapat. Tidak. Selepas solat Jumaat, kan ada hadis Nabi, antara satu Jumaat dengan satu Jumaat yang lain menghapuskan dosa. Dan sekarang ini hari Jumaat adalah penghulu. Bila penghulu, dia jadi ketua. Jumaat sepatutnya perlu dianggap sebagai hari pertama. So, first day, untuk kita mulakan sepanjang minggu ini, first day kita mulakan dengan ingatan kepada Tuhan. Nasihat, ilmu, panduan, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Mulakan hari dengan itu. Dengan ingat Allah. Settle kita dapat maklumat tu, dapat panduan tu, that's it. Kau mula kerja. Fantashiru fil ard. So mulakan selepas Jumaat untuk kita capai Jumaat lagi satu. Gitu. Kemudian, wa idza ra'au tijarah. Dan ketika kamu nampak perniagaan atau permainan. Okey, ini ayat terakhir dan dia merupakan ayat tentang ada satu kejadian di zaman Nabi. Waktu ni di Madinah. Dan waktu itu
bentuk solat Jumaat ini, solat dulu kemudian khutbah. Solat dulu kemudian khutbah. Dan bila di Madinah, orang Islam sudah agak ramai. Okay? Orang Islam dah agak ramai. Sebab dekat Mekah, belum ada sembahyang ramai-ramai ni, tak boleh. Sembahyang sendiri-sendiri. Kan? Di Madinah, ya, baru ada Jumaat. So dekat Madinah, orang dah agak ramai dan ada pelbagai latar belakang yang dah masuk Islam. Macam-macam. Ada yang imannya kuat, ada yang baru lagi. Dan waktu ni, Nabi sedang beri khutbah. Nabi sedang beri khutbah. Dan sedang Nabi beri khutbah, tiba-tiba datanglah rombongan funfair, expo ke, kan, datang rombongan baru balik. Ialah orang musafir baru balik. Dan waktu tu masjid masjid bukan macam sekarang ada dinding, tak ada, semua pelepah kurma je. So diorang nampaklah rombongan ni datang baru sampai. Dengan unta-untanya, tengok untanya penuh syarat dengan barang. Kan? Jadi bila banyak barang dagangan yang dibawa, maka itu menjadi tarikan kepada orang-orang yang sedang dengar khutbah waktu tu. Nabi sedang baca khutbah, ada peniaga datang, orang-orang dalam masjid sudah mula tengok. Sudah mula tengok. Kan? So ada dua jenis, ada dua golongan. Ada dua golongan. Pertama, dia tengok tijarah. Dia tengok kerana dia nak beli tijarah. Dia nak beli stok. Dia sendiri peniaga, dia nak beli barangan supaya dia dapat beli stok. Yang kedua, bukan dia nak beli pun, tapi saja-saja lahwan. Dia rasa seronok, ramai-ramai ni, ada apa tu, jom pergi, dia tak beli apa pun. Benda ni sama nanti tuan-puan. Waktu Ramadan, kan ada bazar Ramadan. Kan? Ada bazar Ramadan. So, yang memenuhi bazar Ramadan tu, lelaki ke perempuan? Dua-dua sama je, dua-dua sama naik. Yang perempuan belum tentu puasa. Kan? Tapi sebab ramai-ramai, jom lah, nak pergi juga, nak pergi. Walhal dia melantak tadi. Tengah hari, minum petang. Kan? So ada jenis tijarah, ada satu lagi jenis lahwan. Saja nak pergi, nak ramai-ramai macam tu. Kan, diorang kata apa? Cuci mata. Cuci mata. So apa yang berlaku, manusia-manusia dalam masjid, dia keluar dari masjid, tinggalkan Nabi berdiri seorang-seorang. Wa tarakuka qa'ima. Meninggalkan engkau berdiri. And left you standing. Itu yang berlaku. So sekarang ayat ini menegur kedua-dua jenis orang ni. So sebab waktu itu, solat dulu, baru khutbah. Selepas daripada kejadian ni, baru ditukar. Khutbah dulu, baru solat. Sebab bagi mereka, aku dah solat. Apa ada hal? Pergi je lah. Sama macam kedudukan
sembahyang sunat Idul Fitri, Idul Adha. Kan solat dulu baru baca khutbah. So lepas orang solat, diorang terus gerak. So dia kata khutbah ni sunat je. So Jumaat diubah. Baca khutbah dulu, baru solat. Kan? So semenjak hari itu khutbah Jumaat telah diawalkan sebelum solat. Dan semasa baginda beri khutbah, ada rombongan baru pulang berperang, ada harta rampasan mungkin, ada banyak barang-barang dagangan yang diorang bawa balik. Kan? Kadang benda-benda tu mahal, tapi bila diorang sampai, penat-penat, kira settle lah, jadi harga murah. Itu yang menjadi menarik perhatian. So bila sampai masjid kosong. Malah bila rombongan perniagaan ni sampai, ada riwayat yang kata ada gendang telah dibunyikan. Ialah funfair, mana dia datang senyap-senyap. Funfair penuh dengan bunyi-bunyian. Ada gendang. Maka sahabat yang ada dekat dalam masjid ni semua pergi. Waktu Nabi sedang baca khutbah, tinggalkan Nabi berdiri seorang-seorang, kecuali 12 orang yang tinggal. Dalam ramai-ramai itu ada 12 orang yang tinggal. Antaranya sahabat-sahabat besar, Umar, Abu Bakar. Dan ada sebuah hadis dari Jabir Ibnu Abdullah yang merakamkan peristiwa itu. Dia kata ketika Rasulullah sedang berkhutbah, sallallahu alaihi wasallam, berkhutbah Jumaat, datanglah iringan kafilah ke Madinah. Maka para sahabat bergegas menuju ke arah kafilah itu. Sehingga tiada yang tertinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada 12 orang lelaki. Maka Rasulullah bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, andainya kalian semua terpengaruh hingga tiada seorang pun daripada kalian yang tersisa. Nabi kata kalau korang semua pergi, tak ada seorang pun yang tinggal kat sini, nescaya tempat ini, lembah ini akan mengalirkan api membakar kalian semua. Kalau korang pergi tadi semua, confirm akan ada gunung berapi kat sini. Kan mengalirkan api. Lalu turunlah ayat ini. Dan apabila mereka melihat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Jabir meneruskan bahawa di antara 12 orang yang tetap mendengar khutbah Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar. Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Kenapa Allah jadikan sejarah macam ni? Kenapa para sahabat waktu tu distracted? Why? Kerana tindakan mereka itu akan menghasilkan hukum fiqh. Tindakan mereka menghasilkan hukum fiqh. Ingat lagi tak waktu kita COVID hari tu? Masjid semua tutup. Lalu kita juga nak buat solat Jumaat. Tapi kerajaan tak bagi berhimpun dan berkumpul ramai-ramai. So bagi mazhab Syafi'i, kurang-kurang Jumaat 40 orang. Sekurang-kurang Jumaat 40 orang.
Dan kerana bilangan 40 tu terlalu ramai, terlalu besar, kerajaan putuskan tak ada Jumaat. So maka para asatizah kita punya mufti mencari jalan alternatif. Ada tak dalam mazhab yang lain yang menetapkan jumlah yang kurang dari itu? Rupanya mazhab Hanafi telah menetapkan sekurang-kurang Jumaat ialah 12 orang berdasarkan sejarah ini. Semua pergi kecuali 12 orang. Okey, 12 orang dikira sebagai Jumaat sebab pernah berlaku zaman Nabi. Kita melihat, oi, ini apalah sahabat ni tinggalkan Nabi seorang-seorang begitu. Rupanya di sana ada satu bentuk kemaslahatan, kegunaan untuk kita. Maka membaca sejarah tentang sahabat, jangan dahulukan dengan persepsi negatif. Tetapi dahulukan dengan perkataan syukur. Kerana mereka Allah turunkan hukum. Kerana mereka kita dapat bertindak dengan betul. Kerana mereka tunjukkan jalan dulu. Gitu. So di zaman para sahabat, Allah nyatakan tijarah dulu baru lahwan. Sekarang Allah tukar formula itu. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Di zaman sahabat, mereka nampak benda tu sebagai tijarah dulu baru lahwa. Yang nak pergi ke sana sebab dia memang ada keperluan. Yang kedua, barulah suka-suka. Tapi zaman sekarang, tak ramai pun orang ada keperluan, tak. Yang majoritinya apa? Suka-suka. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang korang anggap ini seronok-seronok, suka-suka, dan daripada perniagaan itself. Kan? Daripada perniagaan itself. Wallahu khairur raziqin. Dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan kalau kita perhati tuan-puan, di awal surah ini, ayat pertama surah ini dimulakan dengan yusabbihu, bertasbih. Di hujung surah ini, bila Allah kata Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Apa respon kita yang selayaknya bila kita tahu fakta Allah sebaik-baik pemberi rezeki? Apa sepatutnya respon kita? Sepatutnya respon kita ialah Alhamdulillah. Kan? Dia dah tahu, oi, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Alhamdulillah. So rupanya surah Jumaah adalah tentang antara tasbih dan tahmid. Tasbih dan tahmid. Kita baca antara surah terringkas, terpendek dalam Quran, Suratul Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika. Tasbih dan tahmid. Bertasbihlah dengan mengucapkan hamd kepada Tuhan. Oh, rupanya nak menyambut kejayaan, kemenangan
yang Allah kurniakan ini, nampak orang berbondong-bondong masuk Islam dengan cara ini, dengan cara tasbih dan tahmid. Seperti mana terkandung dalam seluruh surah Jumaah ini. Bermula dengan fadlun yang full compensation daripada Allah, rezeki rohani, diikuti dengan kita mencari rezeki jasmani, sebahagian daripada kurniaan Allah. So, in between, di tengah-tengah, siapa yang mengabaikan peringatan ini, Allah akan letak dekat hati dia penyakit wahan, cinta dunia, takut mati. Seperti mana Bani Israel, seperti mana Yahudi. So itu penerangan ringkas berkaitan dengan surah Jumu'ah. Next week, jika ada umur, kita akan masuk surah yang baru, surah Taghabun. Dalam misi kita nak melihat surah-surah musabbihat, surah-surah yang dimulakan dengan tasbih. So 8.30, terima kasih semua. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Begitu jelas sekali Ustaz. InsyaAllah kita berjumpa lagi minggu depan insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini puan-puan sekalian, setakat ini dulu pengajian yang kita buat untuk kuliah duha dan kita berehat. Kita jumpa lagi 5.30 petang. Sehingga itu Ustaz mohon tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asy. Silakan. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih.